I've given you the PDF file itu kan yang ni. Essential of Computing tu. Okay, so korang kena tengok format yang tu ada semuanya lah F7 borang-borang yang sepatutnya ada. Okay. Ada, mana ni pula? Sekejap, hilang dah. Okay, pasal 3. Okay, ada formatting everything lah. Cara nak tulis source ada kat sini. Okay, kalau table tulis kat atas. Okay, formatting Kalau figures tulis kat bawah. Okay, it's in here already. Kalau you have like different fatwa from this, sini buat macam ni, sini ni buat macam ni, buat macam ni kan. Buat. At the end of the day, memang korang kena ikut format yang tertera kepada dalam buku format ni lah. Okay, boleh kelas? Okay, pegang kepada buku format ni, cara tulis table, equation, cerita pasal page numbering, everything lah. Okay, so ini dia punya asas yang korang kena follow. Okay. And muka depan, nak tunjuk, takut ada yang salah lagi sebab saya tak tengok semua lagi kan. Okay, so make sure muka depan tu ikut format yang sepatutnya lah. Okay, so ni huruf besar semua dan dalam ni pastikan fakulti tu adalah fakulti yang baru. Which yang saya dah type kat, forward kat dalam WhatsApp tu ya. Okay. So kat sini ujung-ujung tu ada. Mana ke depan tadi? Oh, ada borang-borang banyak lagi. Okay, ni semua ada apa form untuk evaluation form daripada CSP 900 sekarang ni sehingga ke CSP 950 SEM depan pun ada. Okay, so ni adalah cara untuk tulis korang punya muka depan tu lah CC submitted fulfillment of requirements for Bachelor of Information. Atas tu huruf kecil tapi Bachelor of IT tu kan IT tu huruf besar. First Honours tu H huruf besar. Okay, boleh tengok ni. Nah, sudah beritahu dah punya font apa semua. Ya, daripada muka surat ni kan 46, 45, 46. Semua ni 45 ke bawah ni tengok format. Kalau korang dah kena writing dah, so you have to follow the format. Enlargement berapa paragraph, 2 single 3 cm daripada atas. Ni macam dia dah tunjuk dah. And ada tadi sini tak tulis abbreviation, so tak tahu macam nak buat abbreviation. So tengoklah, kat sini pun ada contoh of abbreviation. Sebelah kiri BASE huruf besar. So basic analysis and security engine ni yang ini first word je yang huruf besar. Okay, so macam mana pun kena berpegang kepada buku tu lah. Okay, walaupun kan senior A buat macam ni, senior B buat macam ni, buat tanpa pun pening. So jangan pening-pening tengok buku ni. Okay, if macam ada argument lagi, please ask me. Boleh? Boleh, madam. Okay, so kita masuk ni sekejap. Okay, supposed to be brief. Dan korang tahu untuk setiap chapter 1 dia punya figure 1.1, 1.2, 1.3. Chapter 2, 2.1, 2.2, 2.3. Takkan ikut point yang subtopik. Faham tak? Kan? Dia ikut dia susunan dia appear je. Dia tak peduli subtopik. Kalau ada 2.3.1, figure tu takkan jadi 2.3, figure 2.3.1. Faham tak? Madam. Okay. Okay, so kita tengok pasal academic writing. Si atas ni ada notes ni. Kita start pada academic writing lah. Okay, so division demonstration of an understanding of the state of the art of critical appreciation of existing work. So novel contribution, so evaluated systematically. So you ada evaluation nanti. And then ada argument, okay, and exposition of an original piece of work, your work lah.
Okay, provides logical reconstruction. So the product of an apprenticeship, so probably the largest or most self-indulgent piece of work you ever do. Dia macam baby work korang, memang korang pegang sampai 2 semesters daripada mula korang buat dan korang develop. So memang korang kena, tu ada self-indulgence. Korang kena immerse kat dalam projek korang ni dan sayang dan perhatikan. Memang masa nak tengok formatting satu-satu kan. Korang kena memang very intact dengan korang punya projek. Memang self-indulgent gitu And then something that could be published of course maksudnya dia bermakna kepada dunia research as well. So ini issues to consider. Okay, questions to ask. Okay, what do you propose to study? Okay, what do readers need to better understand your topic? Okay, what do readers know little about in terms of your topic? What is the setting and who are the people that you will study? Okay, people ke, project ke. Okay, tapi projek-projek yang you buat of course for the use of people kan. Okay, siapa you nak buat untuk ladang? Ladang you nak buat guna untuk apa-apa produk yang baby punya safety untuk parents. Okay, and you buat network of course untuk kita punya communication. Okay, yang pakai network communication tu kita lah. So what methods do you plan to use to provide data? Okay, method apa yang guna? So how will you analyze the data? How will you validate your findings? Method, I cakap method kan ada dua yang bagi tu, waterfall dengan lupa dah. Apa tu lagi awak? Korang hang. Waterfall dengan yang pentingnya akhirnya pilih waterfall tu lah. Okay, whatever it is yang you buat. Okay, jangan kalau macam-macam lain pelik tu I risau. Okay, waterfall cumanya sebab kita punya style memang akan one step by one sampailah habis and then you submit. Tadi you patah balik pergi tengok ke lepas orang guna nanti you restructure, tak ada. Okay, so sama je, it's just that isi dia lain. Okay, so bila dia student tanya, madam dapat 2 method je, nak tengok method yang lain tu. Saya kata method yang lain, method apa lagi? Yang sedangkan yang ada 2 tu je pun I bersuruh waterfall juga. Okay, sebab yang satu lagi tu, Astaghfirullahaladzim apa satu lagi tu apa? Tu pun tak mungkin kan, itu untuk macam orang buat research lama okay. Kita tak ada kita akhirnya dan ending kita memang macam documentation lah. Okay, itu pun kau kena ubah sikit waterfall tu ikut style korang lah. Ya. So kan korang buat ni tunjuk dengan supervisor. So SCV korang kena bagi komen lah. Kalau tak tunjuk kat supervisor, dia akan salah yang macam memang akhirnya output korang tu tak apa-apalah. Kita kan nak bagi hantar kat examiner macam tu kan. So make sure you have submitted to your supervisor. Okay, kalau tak ni you submit kat examiner kan, nanti lemah jantung pula. SBU sakit jantung, examiner you sakit jantung pula. Na'udzubillah So format kena jagalah. Okay. So methods tu kena, tu kata jangan duk fikir yang complicated sangat. So and then dalam methods juga dia kata kan, how will you analyze the data? Okay, akhirnya analysis part. Macam nak analyze? Apa senario yang ada? Apa parameters yang you nak guna? Okay, so what type of assessment you nak pakai? Okay, what type of questionnaires? Okay, and then how will you validate your findings? Okay. Okay, kena kata kalau muka orang tu kan, siapa yang buat face recognition kan, muka orang tu senyum, so sama tak dengan sebenar-benarnya muka orang yang senyum. Macam itulah kurang. So tadi kata kena ambil banyak samples. Okay, and then what ethical issues will your study present? Okay, tapi kita tak berapa ada sangat lah, mungkin kita tak berapa go into deeper yang ni. Okay, tapi kita memang ada sign form ethics nanti takut kita hantar question ke orang yang sensitive issues. Tapi rasanya kita buat network and net centric semua, kita tak ada terlibat dengan soalan-soalan yang sensitive issues lah. Okay, and then what do preliminary results show about the practicability and value of the proposed study?
Okay, so important note, okay, preliminary study must be set from a neutral perspective, okay, not a study that gives to, yes, there is a problem, okay, output, but rather a justification that shows there is indeed a gap in the knowledge domain. Ni siapa yang buat preliminary study, selalu orang buat sistem kan. So apa yang dia akan ada questionnaire semua untuk tanya, untuk gather dia punya apa masalah dalam dia punya domain, knowledge domain tu lah. Okay. So ni what the report should contain. Okay, ada title. Okay, conveys a message. Okay, title tu sendiri, title page yang title. Okay, apa yang ada dalam title tu okay, yang menunjukkan you punya background, problem statement dan juga literature review. All the words di dalam title must be in your literature review. Okay, kita akan compare. Tengok tiba-tiba contohnya ada perkataan geolocation. Tapi geolocation tu tak ada pun dalam LR. Jadi examiner dah lost. Kan? Dia nak tahu konsep setiap satu tu. Kalau IoT mesti ada kat dalam LR. Okay. Kata security risk analysis, apa tu security risk? Mesti ada kat dalam LR. And then content listing, okay, shows the right things are there. So ada acknowledgements, okay. So ni get your supervisor on your side. And I think for the acknowledgement, later on you will know who's your examiner is kan. So dengan examiner sekali kita masukkan dalam acknowledgement sepatutnya lah. Kan nak kata get, okay. Tapi memang get your supervisor on your side lah, okay. Supervisor, parents kan. Kalau boleh. Tapi examiner ni last kali ni report nanti And then introduction, okay, says I'm going to look at the following things, okay, apa dia kat dalam, okay, you punya background of study tu mesti dah ada, background tu sendiri adalah intro, isi dan penutup, conclusion, okay, dalam point background tu saja ada everything dah, okay, jangan kata nanti ulang balik kat bawah letak, okay, memang macam tu gayanya, ayat tu je kena sikit. Okay, tapi you dah examiner dah dapat a view of your what you want to do tu dekat background of study tu, apa barang nak, macam you punya method apa tu dah nampak dah. Oh nak guna Arduino, okay. Oh nak buat mobile app, okay, nak nampak. So ni review of previous work, okay. Show you know the subject lah, ini dekat dalam LR. Sebab tu kita kena macam dapat beberapa orang cakap tu, beramai orang ataupun beberapa term. Okay, dia ada A, B, C and D but I want to choose D. Means you dah go through A, dah go through method, macam dah go through equipment B, equipment C macam tu lah. Okay, tapi caranya I nak guna yang D. Okay, so there are several simulator, contohnya kan nak guna NS2, ada NS3, ada OMNET, whatever. Tapi I want to use NS2. Because, kenapa? Okay, so actually DLR tu sepatutnya berceritaan, okay. This is straight guna Arduino ni. Saya tak nak you all just letak mentang-mentang lah, contoh kalau buat IoT kan, IoT tak. Lepas tu, okay, masuk terus Arduino tak. Lepas tu ni not MCU. Orang yang memang kan, you kena bercerita orang yang memang dah tahu tu, boleh lah terus masuk macam-macam kan. Especially yang macam student yang buat security tapi examiner dia nanti dapat yang bukan background yang macam nak security, dia kena fahamkan benda tu. So bila you lompat-lompat macam just masuk tanpa penerangan, kenapa nak cerita pasal Arduino ni? Oh, actually the Arduino is the tools that you want to use, then that this project use for gini-gini. Masuk dulu perkataan tu, barulah masuk gaya dulu, barulah go into deeper lah. Arduino is one, ada benda ni, benda lain. Okay, and we choose not MCU contohnya. Okay, so nampak yang you know the subject matters and you know other things and that makes you akhirnya choose yang what you want to do tu lah. Okay, ini dia terus point A, pop barang ni, point B, pop, macam tu lah. Okay, so macam dia tak ada, dia supposed to be macam penceritaan, korang faham tak? Korang letak macam nota-nota buku macam tu tak boleh lah. Sebab tu dia panggil review. Okay, so satu ayat tu pun patutnya ada beberapa references. Ini satu orang cakap tu, reference satu muka surat tu, boleh letak satu je reference.
The whole bercakap, the whole statement tu dia pasal satu orang je. And beware, kadang-kadang tengok mentang-mentang lah subject matter tu yang tu je nak cerita, satu page tu satu, tak ada paragraf langsung. Okay, macam mana mata pembaca you nak baca, sedangkan kita buat karangan dulu pun pecah-pecah lah sikit. Okay, adalah cara kan, you nak biar dia ada perenggan-perenggan kan. Nah, lepas tu ni gap sikit kan, ada perenggan, gap sikit kan, ada perenggan. Kan lagi mata tu pleasant of the eyes also. Pembanding korang habis. Penatnya baca pun tengok pun penat dah. Tak ada perenggan, tak ada apa. Lepas tu citation bawah sekali. Seorang punya je the whole chapter. Tak boleh buat macam tu. Faham tak? Faham kelas? Faham, Madam. Faham, Madam. Okay, then philosophy of approach, okay, framework you may apply, okay, inspiration you would like to employ, okay, and then plan of attack, a bit more specific what you will do, okay, and then distribution of the work, show what you have done, okay, kawan-kawan ni kalau laju tu you dah buat lah, ini development lah ni, chapter, apa benda, nanti you akan ada chapter 4 development. Okay. And then critical analysis of the empirical results, okay, show you know its limitations, okay. And then future work, show you know what's missing, okay. Ini ada kat dalam conclusion and recommendation. Okay, ini dah chapter analysis result ni chapter 5. Yang ni semua chapter 6 nanti. Okay. The conclusion, repetition of the intro but with reference to the result. Okay. So, kita kata kalau conclusion tu, objektif 1 tu, ini perenggan pertama dekat conclusion. Perenggan kedua tu adalah menjawab kepada objektif 2. Korang punya examiner akan tengok macam tu lah. Tapi setakat yang kita buat sampai chapter 3 kan, dia akan tengok matchingkan tajuk dengan LR. Lepas tu objektif dengan method. Method you buat tu nak mencapai ke objektif ke tak. Okay. And then lastly references lah. Kalau all in all, mesti more than 30. Okay. Yang FYP sebenar. Semester ni 15. Okay. 15 ke atas. So better, okay, you cari siap-siap. 25 at least. Okay. 25, 30 lagi bagus lah, tambah janti. Okay. Because ELR lah yang paling banyak. So the next semester yang tambah tu tambah bila pula? Nak jadi lagi 15. Lagi pening kita nak develop dan terus buat analisis. Tak nak pandang-pandang dah LR pun semua. Kalau boleh macam tu lah. Kadang-kadang ada juga terpaksa kita ubah sikit lah objektif, scope dah tukar. Okay, mengikut kesesuaian at the end of the day tu produk tu macam mana kan. Tapi tu kata better for you, reference semester ni tu dah cover dah. Banyak lah nearly 30 already. Okay, and then last kali appendix So ini susun balik your gambar, okay, pictures, data, kadang result of your yang you program panjang-panjang jangan letak kat dalam, kita letak kat appendix. Yang kat dalam tu hanyalah beberapa baris programming yang menunjukkan perubahan. Maksudnya the whole SQL tu janganlah SQL command kan. Okay, apa yang pertukaran kepada formula ke, macam tu dia formula ke, you highlightkan dekat development tu. So ni, say everything twice. Nampak ni? Okay, this style Okay, so repeat your contribution memang 3 times. Intro chapter, main chapters, conclusion chapter. Okay, so in the report as a whole, okay, what the report will say dekat introduction. Okay, need to discuss related work on the start. Okay, to set the scene. Okay, kena nampak macam examiner dah berada kat dalam. Aku cakap pasal area security, dia masuklah dia. Okay, kepala dia tukar. Yang datang dekat examiner tu, dia beberapa topik kan student. Kita orang kena main otak aku, kejap baca, kejap baca ni, kejap macam tu So you kena bawa reader to your area daripada start dah. Okay, sebab tu ada background of study kan for introduction. And then dekat details of the work, okay, background related work overlap.
Okay, need to discuss related work at end to demonstrate your originality. Okay, so conclusion, what the report said. Okay, the overall work by putting things into the perspective of the research question and research objective. Dekat conclusion tu kata objektif pertama, penggan pertama conclusion, objektif kedua, okay, pecah penggan kedua lah, lebih kurang conclusion macam tu lah. Okay, so dia memang tak lari lah. Okay, so dia kata korang memang indulge in your report actually. Okay, in your project ni. So korang kena sayang projek korang ni buat betul-betul. Ini buat alal-alal, format tak, lepas tu okay, ada cerita-cerita ni tiba-tiba ada pasal government agency. Saya pun macam pelik. Okay, so nampak sangat korang copy paste, lepas tu tak baca balik, tak buang apa-apa yang sepatutnya. Yang tu memang pantang larang. Okay, saya kau nampak tu je terus memang berapi. Okay, boleh copy paste tak buang, ini macam betul-betul you hantar sampah rubbish kat lecturer. Memang saya campak katanya. Ni nasib baik online. Kalau tak itu it's like macam you hantar je sendiri pun tak baca, tak check. Apa-apa hantar rubbish supaya lecturer betulkan you punya kerja pula. Sepatutnya you hantar yang cantik dah. Itu sebab itu memang kesalahan besar. Copy paste ni dan tak cut yang sepatutnya, kan, tak tukar perkataan. Contohnya saya share pasal ni, dentist, sebentar saya share pasal dentist, tiba-tiba korang tu yang buat pasal makeup, blusher ke, tiba-tiba keluar dentist. Sudah. Itu memang membara lah. Membara. Okay, siapa yang tu? Memang nak kena. Okay, ni kayu api lah. Sakit hati. Okay. So, baca balik korang punya kerja tu. Hantar tu baca balik. So within each chapter section, okay, what section says, the details, okay, what this section says, mesti ada. Okay, sign posting, okay, body, lepas tu hujung tu summary. That's why semua chapter, nanti sampai sem depan pun, semua chapter tu ada summary. Okay, conclusion chapter 6 nanti kan. Okay, so semua ada summary. Cumanya semester ni yang pertama tu, saya expect tak outcome. Bila main semester depan, summary juga. Okay, tukar. Okay. So then within each paragraph, the intro, body, conclusion. Within each paragraph, static eloquent agreements, okay. But it's not just repetition, it's linking and rationale. Okay, mesti ada saling berkait lah. Okay, and don't bore reader. Okay, sebab tu kita ada letak analisis, kita letak statistics kan, gambar. Okay, so example, in introduction be brief, in conclusions be broader. Okay. Okay, readability of the manuscript. Okay, use active voice. Okay, untuk ni. If the subject acts, the voice is active. Okay, if the subject is acted on, okay, voice is passive. Okay, so passive construction utilize the auxiliary verb was, will be, have been, is being. Okay, so example, the children are playing with Lego active. Okay, so better use active voice kan. So the Lego was played by the children, yang ni passive contohnya. Okay, so he ran the simulation in under 5 minutes. Active words, the simulation was run by him in under 5 minutes. Okay, ni cara, okay, cara menulis. So use appropriate verbs lah. Nanti kalau orang baca have, korang tengok this grammar untuk setiap page, setiap chapter. Okay, ni use appropriate verbs lah for the passage. Jangan korang sembarang je ambil je daripada ChatGPT or whatever. Lepas tu korang pun tak tahu benda tu apa. Kena tahulah. Sedap je pergi paste-paste kat situ. Okay, common practice, use past tense to review the literature and report results of a study. Chapter 2 selalunya sebab dia ada date. Once ada year, kan, yang previous year of course kan dalam chapter 2, so dia akan guna past tense. Okay, fully past tense. Okay. So the future tense will is appropriate to be used in the proposal, will be, macam tu kan. Okay. So untuk proposal lah. Okay, for completed studies, use present tense. Dekat dalam introduction. Present perfect tense. Okay, researchers have reported that apa-apa. And then literature review or procedures based on past events. Yang ni use past tense. Once ada date je,
kan. Literature review memang you letak year 2019 contohnya kan, memang tahu ya. So tak guna past tense. Kan, the researcher has experimented, memang ataupun tak has pun experimented, memang pure past tense. Okay. So the researcher did an experiment on past tense. And then last kali discussion of result and conclusions, use present tense. Okay, contohnya the qualitative findings shows, the result shows, kan biasanya korang tengah terangkan graf-graf result yang korang dapat. So yang ini guna present tense lah. Okay, dekat dalam chapter findings tu, okay, bila nak terangkan gambar-gambar tu So edit and revise draft to reduce the additional words that are unnecessary to convey the meaning of ideas. Okay, ini juga apa? Saya ingatkan korang lah, kalau more than 2 words tu, more than 2 lines, 2 baris tu, baris ketiga tu selalunya mesti ada grammatically error. Okay, so tapi jangan banyak sangat Okay, tengok cari ayat yang precise words, okay, yang fit into 2 lines je. Okay, then writing multiple drafts are common practice. Okay, in good writing, the eyes does not pause and the mind does not stumble on a passage. Okay, itu ayatnya. Okay. So, kena buat multiple draft. Tengok mana yang okay kan, sedap. Ayat mana yang better lah. Sekarang dah senang sebab banyak tools. Okay, macam ayat-ayat you buat, tengok-tengok tools suggest ayat jadi sedap lagi. Okay, so you use the ayat yang from tools juga kan, tapi you have to understand also, kalau diganti certain words tu, kau kena faham dia tanya kan, dan nanti kau tak jawab pula. So make sure knows everything that you wrote, okay, and everything that you going to present kat depan tu, word setiap kat dalam slide tu you mesti tahu. So ni be cautious when writing. Okay, write in an academic manner, avoid informal text. Okay, so kalau jadi informal text, examiners will jump on imprecision. Maksudnya macam macam tak tepat je ayat ni, kurang pasti macam tu kan. So mesti academic manner. Sebab tu dia tak boleh gunakan kan. Tak boleh. Okay, mesti penuh lah. Cannot, do not. Okay, tak boleh guna didn't, tak boleh guna did not. Okay, kena penuh. Okay, baru nampak macam academic writing lah. Okay, also the words chosen, okay, must nampak macam you baca banyak dah journal, berpuluh-puluh journal you baca dah. Kan you tahu macam mana the words put into an academic writing. So avoid making unverified opinion. Your report should contain argument, claim plus evidence plus conclusion. Okay, maksudnya apa-apa yang you letak, especially statement yang IoT is apa-apa something. Itu lagi lah kan definition of something. Okay, so mesti di-verify, mesti ada evidence. Okay, mesti ada citation. Okay, so saya memang ragu-ragu kalau the whole page, especially literature review, satu page tu tak ada siapa-siapa punya citation lagi. Okay, means you guna ayat sendiri tanpa mereview orang lain, tanpa baca. Okay, maksudnya you are not critical enough. Okay, didn't review enough. Okay, you tak boleh macam tu macam floating kan tanpa citation you punya paragraph. Okay, yang tu bahaya. Kalau satu je writer untuk satu tu, kau ambil satu orang je reference, aku copy paste je dia bercakap satu. Patutnya berapa persen lah kan. So few people lah maksudnya di dalam satu muka surat. Okay, dah tunggu surat tu satu orang paste dia, tak boleh. So avoid complex sentences full of long words and keep it simple but convincing. Tadi dia cakap dah. Okay, be not more than two lines. Okay, boleh lah kalau you betul-betul power grammar nak bagi kan. Tapi selalunya memang ada grammatically error.
So be creative, okay, but your report should not be a form of entertainment or humor, okay. Kena nampak professional lah. So remember that it is never possible to cover all issues, okay. It's sometimes enough to identify the issues, okay. And examiners greatly appreciate you identifying limitations, okay. Apa je yang kau nak pandang tu, jangan cakap pasal semua benda. Ada dah jumpa lecturer cakap, dia letak semuanya bendanya. Yang tak berkaitan dengan projek dia pun dia letak. Sudah. Okay, LR tu. Okay, jangan hampuk like everything. You nak summarize, tak, benda ni ada. Okay, beberapa field IoT tu semua cakap sikit, tapi our project, terus masukkan your project, is in this field. This field ni pula, yang tu yang urai panjang. Okay, bukan setiap tu panjang. Military pun kau urai, agriculture pun kau urai, semua kau urai panjang juga. Salah lah. Okay, make sure that you have read everything, dah tahu dah, this field wujud. Okay, fine, letak situ, tahu, bagi tahu. But details tu dekat your project. So writing too much, okay, there are rules about maximum length, okay, but rarely rules about the, okay, minimum, okay. So tapi juga, okay, sampai 20-30 muka dah, LR tu kena pilih betul-betul. Okay, takkanlah sampai berpuluh-puluh muka surat tu LR saja pun salah, okay. Tapi mesti basically 8 ke atas, okay, untuk LR. Okay. Dan kita punya degree ni berapa? 60 pages. Okay, lebih kurang. Sisti kata T ya. Saya check balik. Jadi bibliografi, keep database of complete references and use the consistent citation style. Kita guna reference, okay. APA 7 reference, okay. Jangan guna bibliografi ya kelas. Okay, nanti korang salah faham lah ni. So reviewing, okay, get other people, so bibliografi dia lain. Dia tak ada pun dalam apa whatever yang inspire dia, tapi tak guna dalam teks dia akan letak. Tapi ke APA 7, whatever reference that you use in the text, you must put in your reference citation kan, okay. So whatever in your references must be cited in your writing. Ada student kan saya tengok banyak je letak kat reference tu, tapi tak ada pun kat dalam. Ataupun yang dekat dalam tu ditulis, tapi saya cari nama kat belakang tak ada. Lepas tu ini student FYP lah. Lepas tu ini maksudnya 2 semester ni menulis. Lepas tu dia cakap, oh memang kena macam tu madam, ada. Astaghfirullahaladzim, okay. Yang ada kat dalam, saya ada kat luar. Okay, ada kat reference, mesti ada kat dalam text citation. Okay, sama juga kalau ada graph, saya nak ingatkan sekali lagi, every figures and tables that you use must be defined. Okay, kan kalau figure kat bawah ni, figure 2.1 contohnya, okay. So mesti ada figure 2.1 dekat dalam paragraph apa, shows that okay, dan semua tu mesti box and centered. Tak boleh tak tergantung macam buat lukisan, okay, kau melukis tangan yang tadi tak ada ni, kena dalam kena box kan, okay, ada border lah. Okay, so begitu apa-apa. So kalau daripada mana ada kena tulis source dekat bawah ni, okay. Please refer to the format report FYP tadi, okay, yang PDF saya bagi tu. Okay, cepat. Benda nak tanya. Yang figure dengan figure ayat yang kita describe benda tu kan, dengan source tu letak sekali dalam border ke luar border? Luar. Gambar kat border, figure ni di bawah. Okay. Kan? Page 35. Ni nampak? Ni table kan? So ni source kat bawah. Okay. So figure, ni figure dia box kan, centered. Okay. Lepas tu ni kat bawah. Okay, dalam ni dia punya font 12 kan? You tengok untuk figure font dia 10 tau, tak sama.
Nampak 10 point. Centered. So di luar nampak. Format ni dah ada dekat dalam PDF tadi Cuba check balik kat WhatsApp, saya dah bagi dalam PDF ni. So dia kata dah, if your figure is taken from another source, the reference must be cited on the bottom. Figure 10 point. Kena baca ni. Every figure must be dalam box. Okay. As shown in figure 531. Ini pun cara ni dah menunjukkan yang dia sepatutnya tulis macam ni. Sebab tu dalam ayat, tengok ni. For example, figure 3.1, F ni huruf besar je kelas. Nampak tak? In figure 3.1, nampak tak F ni huruf besar? Dia kira kata nama khas bila ada figure something. Kalau a figure tak ada kat ni, taklah So word figure tu F tu kena huruf besar. Okay, Lalang tanya. Faham? Source kat bawah ni. Nampak ni? Faham. Faham Okay, kena tengok ni, kena berpegang kepada format ni lah. Harap semua orang ni semua orang take note benda ni. Okay. So ni reviewing, okay, get other people to read your draft. Okay, sekurang-kurangnya SV korang lah, nak suruh kawan korang baca, dia pun sibuk kan. Tapi ada certain ayat yang macam kadang-kadang kita tanya, cuba kalau aku tulis macam ni, hang faham tak? Kan, ada certain ayat tu yang macam kita kadang-kadang kita tanya kawan lah. So ni peers will give friendly comments, okay, and may have the most time lah. Okay, and supervisor will steer you, and other academics will spot things you or supervisor has missed. Sebab tu kena ada examiner. Kadang yang kita examiner supervisor macam korang lah, banyak kali baca, semua macam dah tak perasan dah. Kan? So akhirnya nanti yang salah lagi banyak yang nampak di mana-mana missing tu examiners lagi. Okay? So berdoalah semoga kan tak banyak kesalahan lah di ujung-ujungnya sebab ini penentuan markah kan. Okay, so above all, get the bugs out. Tengok ni, before the examiner see it. Janganlah tunjuk ke examiner. Resume betul kan? Kan? Kalau kita nak bagi ke examiner tu yang perfect. Okay? Ini penentu markah. Penentu pointer, penentu CGPA korang. Ingat tu. Buat betul. Okay, jangan hantar rubbish. Kat SV pun tak boleh. Kat examiner pun tak boleh. Okay? Format pun kena jaga. Kenapa tujuan orang dapat format tu memang supaya tu kata at least present of the eye. You hantar cincai-cincai, justify pun tak, paragraf kejap sini. Sini. Dia tak justify kan, hujung dia mesti sama. Gap sikit. Sama juga. Sama. Okay, justify. Formatting kalau boleh full mark lah. Okay, benda-benda kecil Nak bagi full mark yang lain tu payah lah. Sebab perasaan kan nak kasih lebih kan. Dia cerita lebih tak, intronya okey tak? Okey tak? Yang perasaan SV lah, ayat-ayat dia ni buat ayat okey ke tak? Tapi kalau formatting, kalau dah tak ada kesalahan kan, dia tak boleh nak tak bagi full mark. Kan? Kalau format dah cantik, kenapa tak bagi full mark pula? Dia tak salah kan? Figure okey letak, table okey letak. Okay, at least itu boleh full mark dah. Yang lain-lain tu payah nak dapat full marknya sebab lagi sebesar kan memang kira hebat betul bagi full mark. Nanti charge. Dah. Okay, so supervisor relationship. Okay. So you're not in this on your own. Your supervisor is on your side. Actually dia marah-marah, you punya sayang juga. No, okay, your success is their success. Okay, dia nak kau berjaya, buat betul-betul lah, sebab tu dia marah kan, nak bagi supaya betul. Okay, ada orang yang tak heran, tak heran lah. Okay, jadi korang kena sendirilah. Okay, survive suruhlah kata kawan baca, boleh tanya. Okay, kalau tak sure, saya pun ada kan. Okay, intellectual support, okay, quality assurance, what standard your report should reach, okay, indication of when to stop, nak buat apa mana, okay, janganlah over sangat, buang masa, okay, kita tahu juga dah cukup ke belum, tu kata. Ni rasa macam ni, macam student yang ni, dah minggu ke 11-12, lepas tu sibuk. Saya nak pasang ni lah, nak tunggu Raspberry Pi, dah buat Arduino, tiba-tiba Raspberry Pi untuk letak kamera. I kata, you have no time already, okay.
mantapkan apa yang ada. Okay, dah stop lah. Kan yang apa yang jalan dia tak buat, tidak letak pula nak sense dulu ni. Padahal root tu dia dah boleh analyze semua dah. Saya kata no. Nanti sekejap lagi verify tak boleh jalan, nanti analisis tak boleh buat. Sedangkan analisis tu markah banyak. So kata kena ada indication lah when to stop. Okay, sebab tu kena tanya SB lah, jumpa SB. Okay, cerita masalah korang, cerita korang punya projek sampai mana. Dia kadang boleh nampak. Macam tak sampai je. Kan dia boleh help you lah. And then emotional support, encouragement, constructive atmosphere, kawan-kawan support. Okay, kalau tiba-tiba start tu, telefon lah parents you ke. Okay, minta doa, minta ampun, minta maaf, minta doa. Okay, minta ampun, minta maaf kat SB you. Yang selalu hangat. You selalu dia buat aja hangat hati ke. Okay, so lepas tu kena ada, kata kena ada emotional support juga. Parents lah selalu minta doa lah daripada parents lah. Tak lah, tak boleh buat ni, tiba-tiba pergilah telefon mak. Tak maaf, doakan boleh buat. Boleh buat pula dah. Okay, so don't deny the power of doa. Okay, so when you defend your project, okay, don't panic. Okay, you're probably the world's expert on this topic by now. Okay kan, korang yang paling tahu. Okay, jangan panic. Kadang dia tanya, bukan dia macam nak uji korang, memang tak tahu. Okay, I kalau tanya waktu I kalau jadi examiner, especially kalau dapat uji punya, I tanya sebab bukan because ni, sebab memang saya nak tahu ni. Memang kan, you yang tahu sekarang ni, you yang boleh explain orang. Okay, so jangan takut lah. Topik tu topik you buat kan, you yang sepatutnya tahu betul lagi. Kalau dia kata-kata macam ni pun akhirnya, okay, thank you for the suggestion. Kalau dia suruh buat dia punya, padahal you tahu dah tak boleh buat macam tu kan, tak apa, you setuju je dulu. Okay, nanti you discuss dengan SB. Okay, I'll take that into, ayat dia, I'll take that into consideration. Okay, say thank you for your suggestion. Cakap dengan SB punya kan. Kau tanya-tanya buat apa dia kata ni, patut you buat macam ni, buat tu, you buat macam ni, okay, you okay je. Okay, relax je. Okay, sebab you yang lebih tahu project you. Okay. So your examiners are human, they've sat in your seat. Okay, kita orang semua pernah present juga of course. And they will help you find what changes, if any, are needed to make this the required quality. Okay, sebenarnya dia nak membantu korang. Okay, dia tengok nak betulkan masalah, to fill in apa-apa yang tak cukup ke bagi dia. Okay, dia akan bagi tahulah. So enjoy it. Okay, they want to talk about your work. Okay, sama-sama macam menyembang pasal kerja you. Tapi jangan santai sangat. Ada student yang macam terlalu santai pula dia present. Okay, you mesti macam like professional presentation of course. Okay, so jangan menari-nari kat depan tu. Ada student yang berdiri masuk kiri, kanan. Dia macam kaki dia very like dancing kiri kanan kan. Kalau gabra aku gabra. So lepaskan you punya gabra tu, selalunya kita pegang something, pen ke, pensel ke, even macam paper clips kat tangan ke, you kena salurkan gabra you dekat tapak kaki you ke, you fikir kasut you. Okay kan, tapi dalam lab tak ada kasut. Okay, kalau classroom dia kan, you fikir aku salurkan gabra dekat kaki, so you berdiri tegak elok-elok. Okay, you salurkan kat tangan atau pegang pen kan, salurkan dekat pen. You kena salurkan you punya pen ni atau gabra tu ke sesuatu yang lain kan. Tapi jangan dancing kan. Maksudnya salurkan fix fit. Selalunya genggam ataupun paling tak ada barang, you genggam tangan you kuat-kuat. Untuk hilangkan you punya nervous tu kan. You kena salur kat tempat lain supaya dia tak keluar kat mulut je. Jangan menggeletar. Pergi diverse dekat lain. Jangan ke muka dan mulut you. So if you want have a practice, okay, of course get your supervisor to set up a dummy jury, boleh juga. Okay, nak present, korang semua memang present dengan I dah. Okay, and prepare your opening statement. That's why I pelik kalau macam korang tak boleh sebut certain word. Enthusiasm ke, entrepreneur ke kan. Korang tak boleh sebut certain word dalam slide korang. This is your slide. Okay, you should practice and you should know how to pronounce your slide. Ini your slide, hang yang buat. Lepas tu hang tak tahu sebut. Patutnya benda tu kan boleh search kat internet, sebut macam mana. Katanya mungkin yang pelik sikit ke, jaga-jaga yang tak biasa guna tapi you letak juga kan. Okay, so macam mana nak pronounce tu? Okay, pergilah Google, ada Google tu boleh cakap dengan you. Kan, YouTube ke dia boleh pronounce for you. Okay, practice lah. And you have to practice. Kalau tak depan cermin pun beria, tak payah nak depan beria macam present betul-betul 10 minutes. Just read out your slides. Kau baca je pun dah cukup dah.
Itu je persediaan kau, baca mulut you, baca dulu you punya ni. Belum lagi nak terangkan ni, you baca. Kalau you baca saja pun, katalah 10 minit, tanpa penerangan, confirm you representation tadi more than 10 minutes. Boleh tahu, boleh agak dah. Okay, aku nak tambah-tambah 3 minit. Mestilah you baca, kalau baca tu less than 10 minutes. Okay, tengok masa. So, salah satu cara nak practice lah, okay, before your presentation day tu. Ni slide sendiri pun tak baca. Belum lagi salah word, salah grammar dalam slide, kata-kata dalam slide tu. Okay, itu lagi semua tu ialah irritating lah, kurangkan markah korang. Okay, so how examiners view your report? Okay, oh god, nak another thesis story. Sudah. Kan? Ini janganlah bahaya. Okay, your examiners are busy people. Okay, kadang-kadang datang kat dia 8, 10, 8 proposal ni saja 8, 9 orang. Campur lagi FYP katalah 6, 7. So kita adalah berbelas-belas 15, 16 report nak baca. Nak bagi markah ni. Okay. Sebab tu jangan ada kesalahan yang macam kenapa lain ni bersalah kan. Dia macam rasa macam geram. So berbelah-belah report datang pada minggu yang sama. Bayangkan tidur malam tak tidur malam. Korang fikir korang tidur malam. Examiner korang tak tidur malam juga sebenarnya. So your examiners are busy people. Examiner reports is a short, but it must help me keep up to date with an area of research. It might inspire me. Okay, I might learn something. Dia baca tu macam, bertajuk ni best lah. Okay, I might learn something. Macam tu lah. Okay, suppose kan, suppose jadi macam tu benda yang exciting untuk dibaca. Okay, so note the reading will be done in quiet and awkward places. Okay, and betul lah kata awkward tu memang, so I always jam-jam kan, boring kat sini tempat ni, pergi office, boring kat office, kat library, boring kat library, kat cafe, coffee shop kan, kat mana-mana lah tempat memang akan lari here and there just to get the mood kan, and to get the feel and to get the eyes open juga. Okay, nak buka, nak baca korang punya thesis. Tapi selalunya kita cubalah membuatkannya menarik lah. Macam tu kan dia kata bagus-bagus ni mesti seronok ni. Okay, inspire me, might be keep up to date. So examiners first impression of a report, what's this one about? Okay, examiners have little time available, so they want to extract the most juice in the shortest time. Okay, tengok abstract nampak semua dah, tapi korang abstract tak wajib, just letak je dulu. Okay, sebab abstract tu ada semua. Ada introduction, methodology, analysis dan ada result dan ada future work semua dekat abstract. Okay, sampai korang proposal tak ada. So tengok conclusion, lompat pergi conclusion, lompat pergi method, okay, baru tengok content. I memang tengok tajuk, dalam tajuk semua ada tak dekat LR. Okay, lepas tu tengok objektif tu, tengok belakang sama tak? Okay, kat conclusion. Okay, lepas tu tengok method, scope method dia, ada tak dia nyatakan. Memang kena matching-matching dan macam tu, baru nak dapatkan the whole report kan. Dia idea tu, so that's why dia mesti synchronize, tally. That's why juga saya kata words tu mesti sama. Okay, kalau guna report, guna research, guna project. So you guna, apa itu yang selalu tukar-tukar? Macam lemon dengan citrus tu lah. Kalau lemon, citrus. Kalau tak, dia tak synchronize kan, lari pemikiran examiner tu. Okay, rupanya kau cakap pasal benda yang sama, tapi terms tu. Okay, then what questions now spring to mind? Okay, read through and then were the questions answered. Okay, ada tak? Mana yang lompong ni? Macam tu lah. Okay, akhirnya saya faham ke tak? Okay, it's your task to make me understand macam tu. So examiners are looking for review of literature. Is the literature relevant, comprehensive? Is the review critical or just descriptive? Does it link to the methodology in the reports? Okay, does it summarize the essential aspects? Okay, dekat method, okay, is there a clear, kita tak buat hipotesis Okay, ada question objective, dah mention clear. Okay, precautions taken against bias, ada limitations identified. Okay, nak buat apa semua Is the data collected appropriately? Okay, is the methodology justified? Okay. So, lepas tu presentation of result ni analysis lah chapter 5 nanti. Okay. Macam mana korang buat testing tu. Okay. So, does the result show this in a clear manner? Is the data properly analysed? Okay.
are patterns identified and summarized. Okay, as cakap dengan you, mesti fikir pada sekarang, mesti nak keluar graf apa. Okay, kalau you have graph je, markah you confirm 5 and above. Dia tak boleh bagi bawah 5 kalau ada graph. Okay, sebab 4 tu you kena tengok. You kena tengok rubrik, baru you tahu macam mana aku nak buat ni, level dia. Okay, ada discussion and conclusions. Okay, ada limits of the research, identify limitations. Sebab tu dekat dalam conclusion ada conclusion limitation. Okay, argument points identified, links made to the literature, is there theoretical development. Okay, korang tak kot theoretical ni daripada PhD. Okay, ada speculation well grounded. Okay, ini siapa yang buat security kot, yang hacking kan. So possible corrections, okay, many examiners don't feel they've done the job unless they find some corrections to do. Okay, sebab tu kita macam when we are in the position of being examiners tu, okay, memang kita akan cari salah, terpaksa lah kan, bukan nak cari salah apa, nak cari kat mana yang you should betulkan, nak buat correction. Okay, kalau semua sempurna je kita pun asal baca ke tak kan, kita terpaksa lah cari supaya untuk you betulkan lah. So types of corrections typical errors, okay, grammatical error, poor presentation, sepa-sepa, buat justify pun tak semua. So missing statements, okay, ataupun references, ataupun redundant statement. Okay, berulang-ulang ayat tu sebiji, chapter 1 dengan chapter 2 tu. Okay, so missing pieces of work. Okay, ni macam pernah terjadi juga lah ni semua ni. So whole sections missing. Ni bahaya. Okay, so kena ada research questions, critical review of literature, research methodology, presentation of results, and discussion and conclusion. Okay, semua ni kena ada lah sebenarnya. Yang kita basic je kan, chapter 1, 2, 3, sudahlah. And level proposal. So ni ethical conduct of research, ni lebih kepada question-question integrity of research, apa sangat ni. When collecting data, the researchers need to respect their participants, okay, time, dia punya ruang, border dia, okay. So do not put participants at risk. Koji guest nanti kan, kalau hantar video je senang, tunjuk video, this is happening semua, kan guest kau lepaskan guest lagi pengsan orang tu, tak boleh lah kan. So kena berhati-hati lah. Okay, so respect vulnerable, okay, population. Okay, sebab tu nanti kita ada, ni kalau orang yang buat questionnaire, nak tanya kanak-kanak ke sekolah ke, so kita ada certain ethical form yang kena isi. Contohnya mentally incompetent participants ke. So kita akan ada consent form nanti tapi ni semester depan. Tapi hujung semester ni kena isi rasanya. Yang nanti I check dekat dengan ketua. So ada consent form So ada semua benda ni kalau nak ambil, especially kalau melibatkan sekolah. Tak adalah. Code of ethics ada dia. Okay, so sekarang I nak tunjuk contoh lah form yang kita nak ni kan. Okay, ini project formulation presentation form CSP 600, okay. Yang ni markah yang saya nak ambil untuk kita balik cuti nanti. Naik cuti lepas cuti Christmas nanti, so saya akan ambil markah. Okay, so korang kena, benda ni ada kat mana? Ada dekat dalam PDF yang saya dah share kat WhatsApp before this, yang book tu lah Okay, essential to FYP ni. Tadi Okay, Essentials of Computing Sciences Project Administration 4th edition. Pastikan 4th edition. Ada student yang ambil kat you future lah, mana tu kan tak payah. I dah bagi kat you guna yang ni. Okay, nanti dia edition lama lah, pelik-pelik. Okay, so ada cara nak tulis setiap page tu lah korang tengok. So ini saya tunjuk markah present yang saya akan ambil. Ke dalam tu ada markah semualah kan, okay, you present. So apa nak tengok? Okay. So depth of knowledge, okay, process a clear understanding and able to explain the subject matter. Okay, korang kena explain lah chapter 1, 2, 3. Okay, so overall organization of the project presentation. Okay, present the project in a clear, engaging and appropriate form. Lepas tu, use several materials or media in presenting the project. Okay, poin korang tu lah.
PowerPoint ke apa kau suka guna Canva sekarang, apa-apa lah guna. And delivery skills, okay. So ada proper language use, speak clearly, loudly and at appropriate pace, effective eye contact and presentable attitude. Okay, so korang punya attire kena jagalah. Okay, so tengok weightage dia, knowledge tinggi, delivery skill tinggi, tiga-tiga. Ni untuk darab korang. So markah dia kalau 10, ni markah penuh 30, markah penuh 20, 30. So berapa tu kalau dapat makan penuh? 100. 100 nak ambil 10%. Okay, kalau 100 dapatlah nanti 10%. Okay. So ni untuk ini semua presentation untuk semua. Untuk examiner dan juga SV. So lecturer access presentation I lah 10% ni. Ini representkan SV. So siapa yang student saya kan? Saya lah SV, saya lah ni. So markah ni 20% kat tangan I sebenarnya. Okay. So nanti tinggal kat examiner 5%. Ini untuk presentation bukan report. Okay. Report cerita lain. So rubrik ni awak sepatutnya apa? You kena baca lah. Kau nak dapat excellent 8 to 10 tu the presentation is clear and easily understood, shows depth of thought, able to answer questions in an intelligent manner. Okay, ni. Okay, time is used wisely. The presenter delivers an excellent presentation with a smooth flow. Okay, waktu cuti Christmas korang kadang kena buat slide lah. Okay, delivery skills, speaks clearly, audible to audience, grammatical errors are insignificant, and pronunciation is very good. Kena pronounce betul-betul. And excellent eye contact. Okay, dah ada dah semua kat sini. Korang kena tengok. Okay, maka report-report semua pun ada. Sekejap nak tengok. Assignment. Presentation. Okay, ini presentation. Written report. Okay, so ni project function 900 untuk report yang korang kena hantar. Okay, so report, I tak ada. I tak baca report sebabnya markah saya yang chapter 1 to 3 sebelum ni dah report tu lah, dah baca dah satu kan, kena So ini markah aku tengok lah, project background problem, 3 weightage, tinggi. Okay, objective 2, 1, so tengok mana yang tinggi lagi. Okay, tengok ni, metodologi 6. Okay, macam mana kalau korang buat metodologi korang main-main, okay, dia punya weightage 6, paling tinggi. Okay, LR 5. Itu darab banyak tu. Okay, kalau korang dapat 8, 9, 8 ke atas memang tinggi tu. 8 darab 5, 40. 8 darab 6, 48. Okay. Okay, rubrik dia 0 sampai 10. So macam mana nak score rubrik? Tengoklah apa dia nak. Ada dalam ni Working data clearly highly reflect any objective significance, highly relevant to the committee and practitioners. Kau kena proof benda tu. Okay, boleh kelas? 6 dah. So progress evaluation ni tengok, ada ni satu ruang untuk supervisor. Students highly adhere to the following elements. Okay, meetings jumpa setiap minggu ke tak? Dia boleh bagi markah, responsibility macam mana, commitment macam mana toward the project. Independence enough tak? Sikit-sikit yang tanya SV-nya. Okay, matured tak? Okay, ataupun attitude, hilang ke, terus root ke dengan SV kan? Okay, suruh buat kerja marah ke? Contohlah. Okay. So dia ada rubrik-rubrik dia. Korang tengoklah ya. Setiap satu. Okay. Yang untuk assignment tu pun dah ada dia punya evaluation form. Okay. So ni markah. Semua ni ada dekat dalam buku tu ya. Okay. Problem, evidence, solution. Tunjuk satu siap-siap kat sini sebelum kita ending. LR, dia nak tengok apa? Relevance and context, knowledge and the fields ataupun sources, ambil kat mana?
Okay, and summary based on references. Berjaga-jaga, ujung dia saya katakan compare and contrast. Sila baca balik macam mana orang compare and contrast. Baca sini compare and contrast. Sila bagi contoh, keluar benda lain juga. I pun tak faham lah. Kenapa korang tak mau ikut? Okay. Yang salah nak ikut pula tu. Yang sepatutnya ikut, yang sepatutnya ikut tak ikut. Okay. So ini metodologi form. Okay. So tengok weightage tinggi apa, model, teknik ataupun method lah. Nyatakan secara kan secara detail lah. Okay, design of methodology, okay, description. Saya ingatkan sekali lagi, korang semua wajib ada network diagram. Okay, topology ke, network design ke, network diagram ke, design apa-apa lah. Okay, so kena ada lah. Okay, nak tahu macam mana benda tu works. Dan nanti akan ada flow chart dia. Okay dah, any question? Dah, tak tahu ni apa dah. Semua dah tunjuk, cara markah ambil dah ada. Markah presentation, markah report. Tu je. Habis dah semester ni korang. Walau betul. Malu tak present lagi. Seorang. Okay, any question? Tak ada, madam. Faham no? So esok hampa nak masuk kelas ke hampa nak buat sendiri tu CS 251? Hampa nak siapkan metodologi ke? Hampa nak, kita nak ada kelas? Nak siapkan. Siapkan lah elok sebab SV mesti dah ni. Sebab SV pun nak cuti Christmas kan. Dia nak cepat-cepat korang punya chapter 1 to 3 lah. Chapter 3 tu. Yang tanda. Sebab you present dengan I, that's the marks. Kan tinggi 10% tau. Examiner pun 5% je. So balik Christmas nanti, saya cakap saya siap. Ikut senarai nama, tak nak fikir-fikir dah undi-undi, buat penat je macam tu kan. So ikut senarai nama, okay, you kena ready. Boleh kelas? Boleh. So all the best lah bercuti semua. Nak make sure you hantar kat I. Dah ada date bagi kan? Okay. Again, siapa yang lambat, potong lagi 1%. Okay. Ada 10% kan? Siapa yang dah hilang dah 1% daripada chapter 1, chapter 2 tu. So, jaga-jaga tu chapter 3 Jangan buang 1% berharga anda. Okay. That's all. Thank you. Bye-bye. Sorry kekurangan. Salah silap.